Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul, serta janganlah bertelagah, kerananya nescaya kamu akan hilang semangat, hilang kekuatan, dan bersabarlah sekiranya menghadapi sebarang ujian, kerana Allah bersama-sama orang-orang yang sabar. Saudara pengacara majlis, sahabat saya yang berhormat Ustaz Tarmizi, ahli Parlimen Sikh, sahabat saya yang berhormat Datuk Azman, ahli Parlimen Padang Serai, yang berbahagia Ustaz Tuan Haji Ahmad Sulaiman, Naib yang di-Pertua PAS kawasan, yang berbahagia Datuk Mansor, Pengerusi Muafakat Nasional Kedah, yang berbahagia Datuk Seri Izlan Yusof, Ahli Dewan Tertinggi Muafakat Nasional Malaysia, rakan-rakan pimpinan parti-parti komponen Perikatan Nasional kawasan Sikh, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perikatan Nasional, khusus kepada saudara-saudari yang hadir dalam ceramah umum ini, dan juga tidak dilupakan para penonton seluruh negara yang mengikutinya melalui live FB di beberapa saluran yang sedang dikendalikan. Terlebih dahulu minta maaf banyak-banyak. Saya tengok ramai-ramai yang datang, tak ramai, tak ada pakai baju hijau, saya seorang. Rupanya semua dah kira Perikatan Nasional. Banyak yang pakai color Perikatan Nasional. Tapi saya ni sebab masuk PAS, 2 lapis baju warna hijau. Nak qada yang lama-lama dulu. Maklumlah ahli PAS yang ke 1.2 juta. Daripada ahli UMNO nombor 124, dapat jadi ahli PAS yang ke 1.267.777. Tuan-tuan tak percaya ni baju 2 lapis ni. Dalam ni ada satu lagi hijau juga. Saya tangkap gambar dalam kereta, post kat isteri saya. Dia kata, apa pasal sampai 2 lapis pakai hijau? Saya kata, nak qada yang lama-lama, terlewat masuk PAS. Alhamdulillah.
Malam ini tuan-tuan puan-puan datang begini ramai sekali. Saya pun tertanya-tanya diri saya. Tuan-tuan datang ramai-ramai ini nak dengar cerita apa daripada saya? Saya ni tak ada siapa-siapa pun. Ada gigi dan lidah saja. Tapi saya sangat berterima kasih kerana sejak awal tahun lagi saya dihubungi untuk minta datang ke SIG. Memang SIG ni ramai kawan saya. Saya nak datang tadi pun buka telefon, banyak mesej daripada kawan-kawan di SIG. Sebahagian besarnya orang UMNO lah. Masih UMNO. Tapi saya kata, kenapa you bertanya khabar? Saya nak datang ceramah PAS. Dia kata, kami ni pun macam Datuk jugalah. Nama aja UMNO, tapi kami pun seronok dengan Perikatan Nasional. Seronok dengan PAS ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua perancangan Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kita manusia merancang. Allah pun juga merancang. Dan Allah lah sebaik-baik perancang. Hari ini, politik negara kita sedang mengalami satu perubahan yang besar. Mungkin ramai tak perasan. Mungkin ramai tak ketahuan. Sebenarnya proses politik dalam negara kita sedang melalui satu proses transformasi yang pasti suatu transformasi politik sedang berlaku. Barang siapa masih membaca sefer-sefer lama, barang siapa masih bernostalgia dengan kejayaan-kejayaan silam, barang siapa membaca formula-formula lapuk, mereka akan ketinggalan. Ledakan maklumat telah menjadikan politik berparti sudah tidak ada batasan-batasannya. Kongkongan maklumat, sekatan dalam berbagai bentuk sudah tidak relevan dalam keadaan politik. Di luar sana, rakyat lebih pintar daripada Perdana Menteri. Lebih pintar daripada pakar-pakar formula yang jadi menteri. Lebih pintar tentunya daripada menteri-menteri yang kerabat belakang lembu. Rakyat cukup pintar. Dan marilah malam ini kita merakamkan terima kasih kepada rakyat. Jazakallahu khairan katsira pada rakyat. Kerana dalam pilihan raya yang lalu telah menunjukkan suatu gelombang besar yang saya yakin akan disusuli dengan gelombang-gelombang yang insya-Allah lebih besar lagi. Kenapa ini berlaku? Dan ini tidak boleh dibendung, tidak boleh disekat. Walaupun kita lihat kerajaan cukup menggelabah,
Perdana Menteri menggelabah. Menteri-menteri menggelabah. Gelombang ini, gelombang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disekat. Kalau dulu nostalgia lama adalah Barisan Nasional, hari ini Barisan Nasional, saya katakan umpama seketul ais yang berada di tengah panas. Daripada parti 16-17 buah parti politik, selepas pilihan raya 14, pilihan raya 15, satu demi satu meninggalkan Barisan Nasional, satu demi satu meninggalkan Barisan Nasional. Dan yang terakhir sekali baru-baru ini, hatta MCA dan MIC, rakan paling lama, paling setia pun sudah tarik handbrake, tidak akan membantu Barisan Nasional. Yang tinggal sekarang hanyalah UMNO Ponorogo sahaja. Daripada parti yang gah, parti yang besar, sahabat-sahabat saya, ketua cawangan, ketua bahagian dan sebagainya, tidak menjadi rahsia lagi. Barisan Nasional dan UMNO telah ditinggalkan oleh ahli-ahlinya. Hatta jumlah undi lebih kecil daripada jumlah ahli. PRU 13, 5 juta lebih undi popular. Pilihan raya ke-14 turun kepada 4 juta. Pilihan raya ke-15 pengundi bertambah 7 juta. Undi UMNO Barisan Nasional turun kepada 3 juta. Saya ni lewat dah meninggalkan Barisan Nasional. Orang yang dah ke 2 juta lebih. Kenapa itu terjadi? Yang tinggalkan UMNO ni tuan-tuan, bukan orang kecil. Khairi Jamaluddin bukan orang kecil. Saidan Kasim bukan orang kecil. Tak payah saya sebutlah banyak. Saya orang kecil je lah. Anwar Musa kecil je. Ali UMNO 50 tahun je, tak lama. Ketua UMNO bahagian Ketere 36 tahun je, tak lama. Ahli MKT UMNO 28 tahun. Setiausaha Agung UMNO, tak pernah ada Setiausaha Agung UMNO masuk PAS. Tak ada Setiausaha Agung Barisan Nasional tidak bersama dengan Barisan Nasional. Pengurusi Barisan Nasional Kelantan, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan, Menteri Belia dan Sukan, Menteri Luar Bandar, Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri Komunikasi dan Multimedia, keluar meninggalkan UMNO. Ini bukan ketua cawangan kampung apa Pau, Sungai Pau. Bukan ketua UMNO cawangan Sungai Pau. Kenapa ini semua terjadi, tuan-tuan? Apabila kita tidak menjunjung amanah yang diberikan kepada kita dalam urusan politik. Politik ini, tuan-tuan, bagi kita orang Islam benda besar. Politik benda yang amat besar. Apabila dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat rintangan, nak mengembangkan agama mendapat rintangan, apakah yang Rasulullah lakukan? Rasulullah berhijrah daripada Makkatul Mukarramah
pergi ke Madinatul Munawwarah. Nabi bina sebuah negara. Nabi wujudkan kekuatan politik untuk memanjangkan tugas menyebarkan Islam dan menegakkan agama Allah. Dakwah tanpa kuasa sukar. Walaupun Nabi berdakwah di kota Makkah, di kalangan sanak saudaranya sendiri, di dalam kampung halamannya sendiri, sukar kerana Nabi bukanlah orang yang berkuasa di kota Makkah. Bila Allah memerintahkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Nabi bina urusan politik. Nabi wujudkan kehidupan bernegara, daulah Islamiyah yang pertama di kota Madinah. Nabi bina negara pertama, politik pertama, dengan menyatupadukan seluruh umat Islam, muhajirin dan ansar. Dan Nabi turut melebarkan sayap perlindungan memberikan kasih sayang, memberikan pentadbiran, pemerintahan, kepimpinan kepada umat Islam, muhajirin dan ansar, dan juga kepada yang bukan Islam, yang bukan ahli syahadah. Daripada menepati firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dunia melihat bagaimana dunia dirubah dan berubah. Daripada keadaan jahiliyah kepada keadaan bertamadun, madani yang paling unggul sekali. Ya sekarang bukan madani, ya sekarang madanon. Cuma nak tiru istilah pengisian ke laut. Kalau madani artinya pembinaan civilization, pembinaan ketamadunan. Tamadun yang unggul hanya boleh dibina kalau dia berpaksikan kepada Islam. Bukan bina madani dengan menggabungkan kleptokrat campur dengan kaki stokrat plus klentongkrat. Madani kita nak membina tata kelola yang baik. Tata kelola tai kucing apa, tepi hang sendiri yang kuat rasuah. Madani apa? Kalau nak bina madani, tanggungjawab pertama yang Rasulullah buat, gabungkan kekuatan umat Islam tu dulu. Satu padukan Islam tu dulu. Laksanakan dulu wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu cara nak bina madani. Kerana Islam itu harus memimpin, bukan ideologi lain selain daripada Islam. Nak bina peradaban, mesti peradaban yang mendapat keredaan Allah. Tak boleh hanya pada istilah. Sebab itu kerajaan ini bubuhlah nama cantik macam mana sekalipun sekarang tuan-tuan dapati tidak ada keberkatan. Tunggang langgang, tunggang langgang, tunggang langgang. Wahal yang jadi Perdana Menteri ini tak ada lah, yang menunggu paling lama sekali nak jadi Perdana Menteri. Orang lain tunggu jadi Perdana Menteri ni setahun, 2 tahun. Ya. Perdana Menteri sekarang duk hayun nak jadi Perdana Menteri ni berpuluh-puluh tahun. Berapa kali masuk Universiti Sungai Buloh.
keluar masuk, nak jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dengan cara bercakap waktu nak jadi Perdana Menteri tu, hari ni jadi Perdana Menteri, besok selesai semua masalah Malaysia. Bukan kita kata, dia kata. Tapi hari ni tuan-tuan tengok, bukan soal harga minyak yang dia janji nak turun 24 jam. Saya tak dapat nak sebut satu perkara pun tuan-tuan. Yalah, saya ni tuan-tuan, sebusuk-busuk saya pun saya berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri. Saya dalam kabinet Dr. Mahathir, saya berkhidmat bawah Pak La, saya berkhidmat bawah Najib, saya berkhidmat di bawah Ma'in Sabri, saya berkhidmat bawah Tan Sri Muhyiddin, saya pegang berbagai-bagai portfolio, saya jadi menteri bersama dengan Anwar Ibrahim 10 tahun, daripada tahun 90 sampai tahun 2000, tahulah sikit sebanyak hal-hal menguruskan negara. Fahamlah kalau orang bercerita soal berkaitan dengan negara. Dan sekarang bila saya perhatikan negara kita ini tuan-tuan, cukup risau. Sepanjang-panjang saya duduk di bawah banyak-banyak Perdana Menteri, belum ada lagi kerajaan kita berada dalam keadaan parah separah duduk di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang. Tuan-tuan akan terasa sedikit lagi, terutama sekali bila lepas pilihan raya. Lah ni banyak ni, tindakan-tindakan dibuat ni semata-mata nak kontrol kerana pilihan raya. Macam Datuk Azman sebut tadi. Cuba arahkan bank negara, keluarkan reserve, inject duit, nak cuba push supaya mata wang Malaysia tidak terlalu jatuh. Kerana kalau jatuh teruk, maka pilihan raya ni teruk kena tibai dengan rakyat. Tapi hakikatnya tuan-tuan, fundamental kepada ekonomi negara kita sudah tidak diuruskan dengan baik. Keyakinan pada pimpinan negara sangat buruk. Bukan orang lain, hatta bank dalam negara sendiri. 3 hari lepas, saya duduk dengan beberapa orang bankers. Mereka menyatakan bank dalam negara sendiri gerun, takut, bimbang, was-was nak mengeluarkan pinjam. 2 hari lepas saya duduk dengan beberapa orang tycoon. Sahabat-sahabat saya, peniaga-peniaga besar. Tan Sri. Mereka sendiri mengaku mereka mengeluarkan wang daripada negara kita untuk diletakkan di bank-bank di luar daripada negara kita. Pelaburan suku tahun pertama tahun ini turun lazim. Tahun lalu suku tahun lalu 24 bilion, kali ini tinggal 12 bilion dalam suku tahun. Turun hampir 100%. Mungkin bagi adik kakak di kampung tak faham apa itu. Tapi barang siapa yang mengendalikan Malaysia, kalau aliran pelaburan keluar, kalau mata wang jatuh, kalau ekspor tidak berkembang, kalau harga barang terus meningkat, kalau kos pengeluaran melambung tinggi, maka keadaan ekonomi kita akan menuju suasana yang cukup parah. Tetapi kita tengok, waktu masalah ekonomi melanda tahun 1998, Dr. Mahathir terpaksa tolak Anwar ke tepi. Kabinet diarahkan bermesyuarat setiap hari. Tinggal semua kerja lain, buat mesyuarat tiap hari, uruskan ekonomi. Waktu kadar inflasi nampak mencanak, waktu saya dalam kabinet Datuk Seri Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri mengarahkan saya mengambil alih jawatan kuasa jihad, mengawal inflasi dan mengarahkan kena bermesyuarat setiap selang 1 hari dan laporkan kepada kabinet.
Tapi kerajaan sekarang dalam keadaan ekonomi paling tenat. Perdana Menterinya boleh menyanyi dan berjoget merata-rata tempat. Nampak kecil. Tapi maknanya besar. Kerana siapa yang sedang menguruskan? Yang Rafizi tak tahu nak buat apa? Mat Zabu tak tahu nak buat apa? Kalau Perdana Menteri tak tahu nak buat apa? Timbalan Perdana Menteri itu memang lagi tak tahu buat apa lah. Dia tahu pergi baiki muka dia. Dia baiki ekonomi, dia baiki muka dia. Kemana nak pergi kerajaan ini? Jurucakap kerajaan pula kata, oh, kenaikan harga barang adalah petanda baik. Kerana itu tandanya rakyat mampu, kemampuan rakyat tinggi, maka harga pun tinggi. Masya Allah. Tak nak sebutlah nama siapa, tak larat nak sebut nama. Apa yang terjadi? Tuan-tuan, saya ni orang politik yang tak suka kalau boleh nak kasar-kasar. Saya juga adalah orang politik yang tak suka tunjuk sikap yang ekstrim. Apalagi nak menimbulkan aib orang, itu tidak cara saya. Saya sangat berpegang kepada prinsip man faddaha aurata akhihi faddahallahu auratahu fi baitihi. Kalau kita ni suka duk ungkit keaiban orang, Allah SWT akan keluarkan keaiban dalam rumah kita. Tapi bila soal negara, tak dapat tidak. Tapi kenapa terjadi semuanya ini, tuan-tuan? Macam saya katakan tadi, politik kita sekarang berada di persimpangan. Masalah ekonomi berlaku, berpunca daripada satu perkara besar yang ramai orang tidak sedar. Ketidakstabilan, keraguan, kesamaran, semua yang sedang berlaku ini berpunca daripada formula pembentukan kerajaan yang salah. Kerajaan yang dinamakan kerajaan perpaduan ini telah dibentuk secara tipu muslihat. Dan formulanya adalah formula yang salah. Di mana orang yang tak mendapat mandat rakyat, orang yang mendapat golongan minoriti memerintah, orang yang mendapat mandat rakyat dan mendapat majoriti sedang diperintah. Bila lepas, rakyat telah memberi undi kepada parti-parti politik Melayu, Islam dan Bumi Putra yang menolak PH dan menolak DAP. Tanya balik semua pengundi-pengundi, siapa yang dia tolak? 30 kursi Barisan Nasional. Apa dia wirid Barisan Nasional? No Anwar, no DAP. Rakyat bagi undi, dapat 30 kursi. Mak Mazlan pun berpantun. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau tuan tak mau dikencing, jangan pangkah Pakatan Harapan. Dapat 30 kursi. Kerana pantun Mak Mazlan. Dan ni Mak Mazlan ada pantun baru yang saya ajar kat dia. Kalau Mak Mazlan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Sudahlah kamu memang kena kencing. Air kencing DAP pun kamu nak makan. Tapi mandat UMNO dan Barisan Nasional adalah mandat siapa yang tolak DAP, siapa yang tolak PH. Rakyat pangkah. Betul tak? Kelompok kedua, Perikatan Nasional dapat 78 kerusi.
termasuk 4 di Sabah. Yang kemudian yang lari, tinggal 74. Dasar Perikatan Nasional juga tolak Anwar, tolak DAP, dapat 78 kursi mandat rakyat PRU 15. Siapa lagi? Parti Melayu atau Islam atau Bumiputera? PBB Sarawak. Dasarnya tolak DAP, tolak PH, dapat 23 kursi. Cuba tuan-tuan campur parti yang mendapat mandat kerana tak nak Anwar, tak nak DAP. 78 campur 30, 108 campur 23, 131. Nak buat kerajaan Malaysia nak berapa kursi? 112. Parti Melayu, Islam, Bumiputera yang tolak DAP, tolak PH, 131. Kenapa tak boleh buat kerajaan? Ini yang saya kata kerajaan sekarang, kerajaan luar tabi'i. Lain yang diundi, lain yang dapat. Namanya kerajaan perpaduan. Perpaduan antara siapa? Perpaduan antara liberalis, sosialis, pluralis, dan iblis. Semua buat list. Gabung. Perpaduan. Maka perpaduan seperti inilah yang dapat keyakinan masyarakat pelabur antara bangsa. Sebab dia tahu retak menunggu belah. Dan ada 222. 115 tangan-tangan ahli parlimen telah pun menandatangani SD mahukan kerajaan pimpinan Melayu Islam Bumiputera. Malam ni saya buka sikit cerita apa yang berlaku. Saya tak ambil pada orang, dia melibatkan saya. Saya antara yang menyelaras peristiwa yang berlaku. Ada orang kata ini kerajaan titah yang di Pertuan Agong. Bohong. Kerajaan ini kerajaan satu konspirasi yang dilakukan pertengahan tahun 2020, 2 tahun sebelum pilihan raya. Waktu itu, kerajaan yang sedang memerintah ialah gabungan parti-parti dalam muafakat nasional. Yang dibentuk bila? 14 hari bulan September tahun 2019. Secara hitam putih, ada piagamnya, ada MOU-nya. Terwujud kerajaan muafakat nasional. Yang dalam perjanjian antara lain, kiranya berlaku lagi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat antara UMNO dan PAS, maka kedua-dua parti hendaklah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Tulis dan sign. Dan saya tukang baca dengan air mata yang berlenang-lenang di PWTC. Dan saya yang diamanahkan mengendalikan urus dianya. Saya dan Datuk Taqiyuddin. Tuan-tuan kena ingat, muafakat nasional bukan hanya untuk UMNO dan PAS pada ketika itu. Hanya UMNO dan PAS memulakan, tetapi perlu diperluaskan kepada parti-parti yang lain. Ringkas cerita, 3 bulan, 4 bulan lepas pada itu, kita jemput pula Bersatu masuk dan akhirnya Bersatu beri surat hitam putih. Saya draft surat, bagi Zahid sign, bagi Hadi sign, saya bawa kepada Muhyiddin, Muhyiddin ambil surat, dia balas surat, dia tulis hitam putih, saya bawa surat itu, sampai sekarang salinan masih ada dengan saya.
maknanya. Parti-parti Melayu, Bumi Putera dan Islam telah pun bersatu hati. Kenapa? Karena ini negara orang Islam. Kita ambil iktibar daripada pilihan raya 14, PAS tak ke mana, UMNO tak ke mana. Di mana salah, di mana silap, di mana tak kena. Jawapan hanya satu saja yang dah ada dalam Quran dan ayat yang saya baca tadi. Bila kamu memilih jalan untuk bertelagah, kamu akan hilang kekuatan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhabu. Kalau payah pun Tuhan kata wasbiru innallaha ma'as sabirin. Tapi tak ada sabar. Sabar apa yang gagal sabar? Untuk maklum setelah terbentuk Muafakat Nasional. Zahid suruh Biro Politik UMNO buat satu keputusan. Minta jawatan Timbalan Perdana Menteri beri pada UMNO. Waktu itu jawatan Timbalan Menteri kosong. Dalam bulan puasa, bulan Ramadan, saya antara orang yang disuruh berjumpa dengan Perdana Menteri. Minta supaya jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri supaya beri pada Zahid. Dan saya lakukan. Saya pergi jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin. Dan Tan Sri Muhyiddin jawab pada saya. Tak ada masalah nak lantik Timbalan Perdana Menteri pada UMNO. Siapa pun boleh daripada UMNO, dia setuju lantik dia Timbalan Perdana Menteri, kecuali Zahid. Tan Sri Muhyiddin jawab dengan tegas. Tak perlu saya hurai kenapa, sebab dia seorang Perdana Menteri, dia ada banyak maklumat. Selain daripada kerana Zahid, ada isu di mahkamah. Tapi ada lagi sebab-sebab lain yang menyebabkan saya tak dapat nak meyakinkan Tan Sri Muhyiddin supaya melantik Presiden UMNO menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan sebab itulah kami menteri-menteri daripada UMNO duduk dan berunding. Kita kata kalau dah tak boleh Zahid, kita carilah seorang di kalangan kita 8 orang menteri. Dan saya cakap, saya awal-awal tarik diri. Count me out. Supaya mudah Perdana Menteri nak pilih seorang. Seorang tarik diri. KJ pun kata, okay, count me out. Tinggal 2 orang. Hisham, Sri Ismail Sabri. Hisham masih hidup, Datuk Ismail Sabri masih hidup. Saya ambil tanggungjawab pergi ke rumah Hishamuddin Tun Hussein, merundingkan agar ada satu persetujuan memudahkan Perdana Menteri untuk memilih seorang menjadi Timbalan Perdana Menteri. Minta supaya Ismail Menteri Kanan naik jadi TPM, Hisham ambil Menteri Kanan. Benda ni tak ada tulis di mana-mana. Saya ceritakan malam ni, seluruh Malaysia boleh tahu. Ringkas cerita, terlantiklah Ismail Sabri menjadi Timbalan Perdana Menteri. Waktu itu, di saat itu, COVID masih belum selesai. Pada bulan Julai, kalau tak silap saya 12 hari bulan Julai, Mahkamah Persekutuan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara ke atas Datuk Najib. Ada orang menggelabah kerana hukuman yang berat itu. Ahli Parlimen mengamuk, panggil nak bersemuka dengan Perdana Menteri. Tan Sri Muhyiddin datang bertemu dengan Ahli Parlimen UMNO. Ahli Parlimen UMNO menyuarakan rasa terkilan dengan hukuman yang begitu berat kena pada Datuk Sri Najib. Dan pada bulan Julai, Ogos itulah setelah Muhyiddin jawab tetap juga tak nak lantik Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri, dan pada musyawarah itu jugalah mengisytiharkan ada benda dia kata dia boleh buat, ada benda dia tak boleh buat. Mahkamah dia tak boleh campur. Tapi yang UMNO nak suruh bersatu masuk Muafakat Nasional,
Oleh kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional, dia kata Perikatan Nasional sanggup berkorban masuk Muafakat Nasional. Itulah hari dia mengisytihar. Tapi dalam tempoh itulah beberapa perjumpaan sulit. Bermulalah konspirasi jajaran baru. Saya dah ulang berapa kali. Saya tunggu takut ada orang nak saman saya, nak dakwa. Saya kata saya bohong. Dan malam ni saya ulang lagi. Di sebuah rumah di Ampang Hilir, waktu malam, beberapa buah kereta berimpun. Antaranya adalah Zahid Hamidi, Anthony Luke, Anwar Ibrahim, Tajuddin Rahman dan beberapa orang lagi. Saksi-saksi hidup masih ada. Antara yang dibincangkan adalah untuk menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin, nak mengangkat Anwar Ibrahim, membuat kerajaan bersama dengan DAP. Orang UMNO duk wirik lagi ni. No Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP. Yang Presiden diam-diam, yes Anwar, yes DAP, yes Cikgu, yes murid, yes Cikgu, yes murid. Ringkas cerita, lepas pilihan raya Sabah, sebelum masa pilihan raya Sabah, Anwar Ibrahim mengisytiharkan, I have got the number, a formidable number to be the Prime Minister. Lepas pilihan raya Sabah, Anwar Ibrahim diterima menghadap. Dia menghadap tengah hari, petang kami dapat berita, ada sekeping surat. Anwar datang, tapi ada sekeping surat yang ditandatangani oleh Zahid menyokong Anwar untuk bentuk kerajaan dengan geng-geng dia termasuk DAP dan sebagainya. Ayat yang digunakan ialah kami mengikrarkan taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Yang dalam kerajaan nak bagi jatuh tu, kami, UMNO. Yang tukar nak berjatuh pun, UMNO. Yang kita dalam kerajaan, duk sibuk fikir soal nyawa rakyat, soal COVID, soal pasca COVID. Yang Presiden Parti, duk cari jalan, bagi jatuh kerajaan. Surat yang sama telah diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin oleh Istana Negara. Tak apalah, rahsia sikit pun kita buka atas kepentingan ramai. Takut orang kata saya buat fitnah. Surat, salinan surat tulen daripada Istana Negara diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin dan sebahagian pada kami dapat menyaksikan surat itu. 3 hari kemudian, Tan Sri Muhyiddin bersemuka dengan Zahid Hamidi atas rumah Tan Sri Muhyiddin bersaksikan Tuan Guru Haji Hadi Awang. Awalannya Zahid menafikan. Lalu Muhyiddin keluarkan surat. Ini apa? Lalu terkantoi. Ringkas cerita tuan-tuan, itu usaha pertama nak menjatuhkan kerajaan. Bukan kerana soal jamaah. Bukan soal kerana dasar parti. Bukan kerana nak menyelamatkan negara, tapi kerana tuntutan peribadi tidak dilayan oleh Perdana Menteri. Maka berpecahlah kami dari sudut pendapat. Saya kuat berpendapat, jangan tinggalkan PAS, jangan tinggalkan Bersatu. Jangan tinggalkan MN. Saya dengar pimpinan UMNO di SIG ni pun ada membawa hadis lemah. Kononnya MN ini mati, dibunuh oleh PAS. Saya pun baca Sesuai Agung UMNO ke siapa, ada keluarkan kronologi. Muafakat Nasional ini mati kerana PAS. Kerana PAS buat perjanjian Bersatu, tak bincang dengan UMNO. Tuan-tuan, buka balik
perjanjian antara UMNO dan PAS ditulis dengan jelas. Walaupun ada persepahaman antara UMNO dan PAS nak menghidupkan muafakat nasional, tapi parti masing-masing adalah bebas untuk membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan parti itu sendiri. Memang betul bila Muhyiddin nak buat Perikatan Nasional, Barisan Nasional buat keputusan tak masuk Perikatan Nasional. Kenapa? Sebab kita sudah ada Barisan Nasional. PAS buat keputusan masuk menjadi ahli Perikatan Nasional. Tak boleh salahkan PAS sebab perjanjian muafakat nasional membenarkan PAS buat keputusan berasaskan kepada kepentingan parti PAS. Tak boleh tuduh PAS kenapa tak bincang dengan UMNO. Sudah bincang, dah tulis soal parti masing-masing ada kebebasan. Maka tidak salah PAS. Saya yang mengendalikan Rusia pun menyatakan tidak salah PAS. Dan UMNO tak nak join Perikatan Nasional, UMNO tak ada hak nak menyekat PAS untuk menyertai kerajaan Perikatan Nasional. Sebab kita ada Barisan Nasional. PAS tidak ada gabungan yang besar. Tapi PAS konsisten terus menyokong UMNO. Bila kita cadang Ismail Sabri jadi Timbalan Perdana Menteri, PAS yang mula-mula sekali sokong. Waktu Muhyiddin dijatuhkan round kedua oleh kumpulan Zahid, kita cadang Ismail Sabri jadi Perdana Menteri ganti. PAS atau yang paling awal sekali sokong UMNO jadi Perdana Menteri. Di mana salah PAS? Berapa kali PAS bantu menyelamatkan UMNO? Waktu UMNO jatuh terduduk, kalah pilihan raya 2014, Datuk Itik tak sudu, PAS lah yang mengholor tangan pimpin angkat UMNO sebagai sahabat parti yang seagama sama dengan kita. PAS yang tolong, PAS yang kempen bagi menang semua pilihan raya kecil. Calon-calon UMNO, seorang pun tak ada calon PAS. Semua calon UMNO. Siapa yang tolong UMNO? PAS yang tolong UMNO. Timbalan Perdana Menteri kita, PAS sokong. Perdana Menteri kita, PAS sokong. Di mana salah PAS? Tapi itu fitnah dikeluarkan kerana nak menutup kerja konspirasi tadi. Pada tanggal 12 hari bulan Oktober 2020, ditandatangani surat untuk mengangkat jajaran baru. Maka saya menentang. Saya akuilah tuan-tuan, saya menentang. Maka saya digelarkan broker kepada Bersatu. Saya digelarkan sebagai broker kepada PAS. Tuan-tuan, Anwar Musa lebih rela jadi broker PAS, broker Bersatu daripada saya menjadi baruah DAP. Sebab bila buat muafakat nasional, saya Setiausaha Agung. Saya ceramah. Saya round satu negara. 9 pilihan raya kecil. Saya pengarah. Saya penyelaras. Saya pemidato. Saya yang tukar ceramah. Saya yang cuba yakinkan ahli UMNO supaya terima PAS. Habis segala ayat Quran saya baca. Takkan tak ada setahun saya nak round pula bersyarah. Cuba bayangkan kalau tidak malam ni saya mari bersyarah atas nama UMNO, berkempen supaya tuan-tuan sokong DAP. Malu kepada ayahanda saya almarhum Tuan Guru Haji Musa bin Mat Tahir Kelantan. Malu saya pada arwah bapa saya. Malu saya nak menghadap Tuhan. Tinggalkan PAS, tinggalkan Bersatu, pergi jilat DAP. Kalau saya ulang siapa DAP, Lim Kit Siang marah. 3 hari lepas dia hantar surat saman kat saya. Malam besok saya jumpa lawyer saya. InsyaAllah saya pun balas. Saya pun nak saman dia juga. Biar bertemu buku dengan ruas. Saya tak akan tunduk pada Lim Kit Siang atas apa yang saya kata. Saya tetap akan mempertahankan. Tak payah cari saksi.
Tuan-tuan boleh jadi saksi. Balik, buka Google. Tengok portal DAP, apa dia tulis. Kalau dia belum padam lagi malam ini. Antaranya dia tulis, parti DAP adalah parti yang mendukung dasar sosialis liberal. Dasar sosialis liberal bercanggah dengan dasar Islam. Dalam portal dia belum padam lagi memperjuangkan dasar Malaysia. Dasar Malaysia bercanggah dengan roh dan semangat social contract dalam perlembagaan negara. Buka lagi apa dia? Rekod perjuangan MCA. Apa dia? Apa DAP? Ambil ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin mereka. Saya buat koleksi ucapan-ucapan pemimpin DAP. Sejak daripada tahun 63, saya ada teks ucapan-ucapan pemimpin-pemimpin DAP. Dia tidak boleh memadamkan sejarah. Bila DAP ditubuhkan tahun 65, setelah Tengku Abdul Rahman tolak keluar PAP Pura, pemimpin-pemimpin yang berkempen atas dasar perkauman di bawah dasar equity, mereka menolak konsep bumi putra dan bukan bumi putra. Mereka sebut dalam ucapan-ucapan mereka yang menjadikan suhu politik panas menjelang tahun 69. Dan tuan-tuan tahu apa yang berlaku tahun 69. Rekod dengan pasukan keselamatan ada, rekod dengan polis ada. Perkara-perkara antara banyak-banyak perkara yang menyebabkan berlaku peristiwa pertumpahan darah adalah kerana politik perkauman yang diamalkan oleh pemimpin-pemimpin tertentu. Dan sebahagian pemimpin-pemimpin itu pernah ditahan di bawah ISA. Dan ISA tak tahan saja-saja. Ada rekod apa yang mereka lakukan. Saya hanya membaca, mengulangi sejarah. Nak dakwa saya, sila dakwa. Kita orang politik tak boleh lari daripada menceritakan soal sejarah. Dan sejarah tidak boleh dipadamkan. Tidak ada makna saya berjuang dalam politik kalau saya takut nak menyatakan ada rekod apa yang mereka lakukan. Saya hanya membaca, mengulangi sejarah. PAS memberikan tempat sebagai landasan perjuangan. Kalau tidak kerana PAS menerima saya tak ada di depan tuan-tuan ni. Kalau tidak kerana PAS, mungkin saya tak dapat berceramah tiap-tiap malam. Saya rasa ramai-ramai pemimpin, saya seorang je non-stop tiap-tiap malam. Bini telefon, bila nak balik? Bunyi khabar lalu Kuala Lumpur. Kata, kenapa tak balik rumah? Tak, pergi Negeri Sembilan. Dah habis ceramah Negeri Sembilan, bila balik rumah ni? Tak, dah janji dah kat Alostar. Habis ceramah Alostar, telefon, bila nak balik? Tak, esok ada Jitra. Habis Jitra, semalam patut balik lah ni, birthday cucu ni. Dia kata, tak, ada lagi, disik. Dah besok hari Sabtu, hari Ahad tak kata boleh balik. Hari Sabtu esok, tak boleh balik, ada di Selangor. Dah hari Ahad, hari Ahad ada di Kuala Pilah. Nasib baik, talak tak ada pada perempuan, tidak janda lama ada saya, dicerai ada bini. Apa punya suami, mabuk politik langsung, tak balik rumah. Duduklah UMNO dulu, tuan-tuan, tak ada bersyarah teruk macam ni. Ceramah PAS pula, dah lah ceramah, kena bayar duit pula lagi. Masuk jurucakap yang akhir je, derma. Dah kalau semalam syarah, 30 hari bersyarah tiap-tiap malam,
100 malaman, habis 3,000. Tapi Alhamdulillah, itu satu perkara yang baik. Siang tadi saya jumpa dengan Tok Guru Datuk Haji Hashim Jassin. Supaya saya dapat memahami dengan lebih mendalam. 2 hari lepas, saya duduk dengan Tok Guru Haji Hadi. Minta saya ni dipandu, kerana saya ni orang yang bercakap. Kok bercakap, bercanggah dengan dasar PAS. Maklumlah 50 tahun, tengah duduk bersyarah, duduk fikir kita ni, UMNO ke apa? Was-was tu ada lagi. Nanti orang bersyarah kata dia ni bersyarah PAS ke bersyarah UMNO? Batu baju boh 2 lapis. Nah, 2 lapis tuan-tuan. Nak tengok, nak kat dalam. Aku tak yakin. Nak buka hutang sikit ni. Tak yakin lagi. Ni, dalam ni. Tengok ni. Ada bulan ni. Ada bulan. Kita orang perjuangan. Sebab politik Islam, selain kena jawab pada pengundi, kita kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana saya nak jawab? Tinggalkan PAS, tinggalkan Bersatu, angkat DAP. Saya orang Melayu jawab luruh. Saya tak tahu kalau Jawa dia ada bersilat Jawa boleh pelepah. DAP jelas, dasar je. Oh, Zahid Amini kata, oh tak apa dah DAP sekarang. Sebab DAP sekarang ada DAP Cina, ada DAP Melayu, ada DAP India. Kita boleh berbaik dah atas semangat Malaysia yang tulen. Saya terus jawab dalam TikTok, Masya Allah Zahid, saya kata. Takkanlah sampai begitu sekali jadi ceteknya politik. Kita tolak DAP bukan kerana namanya DAP. Kita tolak DAP bukan kerana DAP itu ada Cina. Kita tolak DAP bukan DAP itu dalamnya ada India, ada Melayu. Melayu dalam DAP ni lama dah. Ahmad Noor dulu bukan DAP kah? DAP. Zainal Rapak dulu tidak DAP kah? DAP. Memanglah DAP ada berbagai-bagai kaum, tapi kita tolak DAP bukan kerana namanya, bukan kerana kaumnya, tetapi kerana ideologi dan dasarnya. Kecuali hari ini DAP isytihar kerana nak baik dengan UMNO, maka Malaysia kami bubarkan. Kerana nak berbaik dengan UMNO, kami pindah perlembagaan kami tidak lagi berjuang atas dasar sosialis liberal. Ataupun kerana nak baik dengan UMNO dalam kajian perpaduan, maka dengan ini kami mengisytiharkan, kami tidak akan pertikaikan lagi kedudukan Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Setakat janji tak sentuh raja, tak sentuh agama yang ada dalam perlembagaan, memang tak ada siapa sentuh. Kalau sentuh memang masuk jail awal-awal. Tapi DAP itu cerdik. Pusingan pertama dia merintah 22 bulan, dia masuk dengan kasar, dia masuk dengan agresif, dia tahu berdebung dia jatuh dalam 22 bulan. Dia pun mundur ke belakang, dia susun strategi baru. Kalau yang dulunya dia guna gergaji dan parang, kali ini dia guna pisau jilet super neset. DAP masih DAP yang sama, dasar-dasar yang sama, caranya lain. Siapa kata? Lim Kit Siang kata DAP akan mengekalkan ideologinya, tetapi DAP akan mengubah pendekatannya. Maka jangan mudah tidur lena, masih DAP yang sama. Masih dasar yang sama. Mereka akan cuba dengan cara yang lain. Dengan cara yang halus. Kenapa itu terjadi? Kerana kita berikan dia tampuk kuasa. Kita tendang UMNO, PAS, Bersatu, jadi pembangkang dalam parlimen. Kerana kita tarik 30 kerusi UMNO, maka kita angkat dia jadi kerajaan. Dia test market. Mula-mula program melawat gereja. Apa tujuan? Apa tujuan buat gereja ni? Dah 70 tahun merdeka. Tiba-tiba ada program oleh Menteri Belia dan Sukan. Program melawat gereja. Halus mainan dia.
Bila kita tekan, kita impede, dia kata tak, tidak untuk orang Islam, untuk belia-belia lain. Dia pun pelari sikit. Dia tahu kita tidak lena, tidak, kita jaga. Tapi UMNO jadi beruk bisu. Ibrahim untuk meneliti. Ringkas cerita, kabinet mengendorse. Ada perkataan-perkataan boleh digunakan dengan cara tulis. Hanya untuk orang Kristian. Tapi ada 4 perkataan. Solat Baitullah. Boleh digunakan melalui satu ruling mahkamah. Im telah mentafsirkan keputusan kerajaan dalam bentuk tak serupa dengan maksud. Dalam menulis perkeliling jemaah menteri yang menyebabkan kerana hakim, mereka hanya mentang. Sedangkan dalam perkeliling itu kata, yang dua belah ni kena tulis. Boleh pakai. Kena ada amaran di kulit. Tapi yang 4 ni, langsung tak boleh pakai. Tapi hakim tafsir macam lain. Kita buat appeal. Kabinet putuskan. Rayu semula. Letak alasan-alasan kita. Kemudian daripada situ, kita lihat di mana kelemahan. Kalau ada lagi kelemahan, kerajaan yang berkuasa, gobal semula. Kalau patut buat undang-undang, buat undang-undang. Namun, soal kalimah Allah, kita tidak boleh bertolak ansur. Hanya orang Islam saja boleh menggunakan kalimah Allah. Baru jadi kerajaan 2 bulan, tarik rayuan, bercempera habis. Ahli parlimen jadi parlimen, lain jawapan yang diberikan. Kononnya ini hanya soal Sabah, Sarawak. Dah tak betul. Terbohong lagi dalam parlimen. Kau seinci kalimah Allah hanya boleh digunakan oleh orang Islam. No negotiation. Tapi itu cuba berlaku. Dan juga yang lain-lain. Bila saya berucap begini, orang kata, selagi kita ahli syahadah, kita tidak akan resist. Barang siapa mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya kita menerima Nabi Muhammad sebagai penghulu kita, pembimbing kita, panduan kita. Nabi kata, laisa minna man da'a ila asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah. Bukan daripada golongan kami orang menyeru ke atas nama perkauman. Orang yang mati kerana berjuang perkauman. Orang yang berperang dalam perkauman. Nabi dah kata, dalam Islam tak ada perkauman. Quran pun kata, aku jadikan manusia itu seorang lelaki, seorang wanita, bersuku-suku, berkaum-kaum, agar kamu saling kenal mengenali. Ada orang besar kerajaan Pakatan Harapan, dia tafsir ayat tadi, dia kata apa? Tuhan jadikan manusia berbagai-bagai jantina, berbagai-bagai suku, berbagai-bagai kaum. Pitah lalu macam tak salah. Salah tu tuan-tuan. Quran kata jadi seorang lelaki, yakni Adam,
Seorang wanita, yakni Hawa, jantinanya dua saja. Kalau berbagai-bagai jantina, ada jantan, ada tino, separuh jantan, separuh tino, suku jantan, suku tino. Itu berbagai-bagai jantina. Betul? Quran ini dia persis. Aku jadikan manusia ini seorang lelaki. Adam, seorang wanita, Hawa. Daripadanya lahir bersuku-suku, berkaum-kaum, berbagai-bagai warna kulit, keturunan dan sebagainya. Apa tanda-tanda semua ni? Masuk secara pisau jilat supernatural. Kenapa? Kerana kuasa berada di tangan orang. Tuan-tuan, saya jadi menteri berpuluh tahun. Ada orang kata, tak apa, UMNO ada dalam kerajaan, maka UMNO akan buat check and balance. Check and balance tai kucing. Bunyi kasar, minta maaf. Cuma saya nak terangkan, siapa yang jadi menteri, bukan semua benda kena bentang pada Perdana Menteri. Bukan semua benda kena bentang pada kabinet. Kalau saya jadi menteri wilayah persekutuan, antara belanjawan-belanjawan yang bentang dalam parlimen, ada 20-25 juta. Yang menteri ada kuasa penuh, nak bagi pada persatuan mana, nak bagi pada badan-badan mana. Siapa nak cek? Waktu saya jadi menteri belia dan sukan, ada 20 juta di bawah kuasa menteri, di luar bajet, yang boleh beri kepada mana-mana persatuan yang kita suka. Nak buat check and balance apa? Kalau dah menteri belia dan sukan, olor duit ke persatuan tu, olor duit ke persatuan ni, bagi dana tu, bagi dana ni, kita nak buat apa? Kuasa ni beri satu hari pun tuan-tuan, macam-macam benda orang boleh buat. Tapi itu soal kuasa ini, umat Islam dalam negara Islam yang majoriti orang Islam hendaklah ingat ulama muktabar sependapat ianya benda fardu kifayah atas kita semua urusan politik. Kadang tuan-tuan datang berjegil sampai pukul 12 malam. Yang duduk lena tidur di rumah lepas dosa. Betul tak? Besar makna ni tuan-tuan yang mari dengar ceramah ni. Sebab kerana kita datang, kita peduli politik, geng tak peduli politik, terlepas dosa. Kalau semua orang Islam, umat Islam, tak peduli urusan orang Islam, termasuk politik orang Islam, seluruh umat Islam itu berdosa. Umpama ada seorang mati dalam kampung, semua tak pergi sembahyang, dia fardu kifayah, semua berdosa. Tapi 40 orang pergi sembahyang, 400 lagi tak pergi sembahyang, yang 400 terlepas dosa. Tahniah lah puak-puak kita yang mari ni. Tapi niat kena betul lah. Kalau mari macam puak UMNO dengan ceramah, kena bayar duit RM20, tak acil lah. Kena RM20, niat RM20 tak jadi. Niat kerana Allah. Sebab itu tuan-tuan, politik dan pilihan raya ini penting. Nak betulkan, nak reset politik songsang luar tabi'i yang saya kata tadi ni. Yang nama kerajaan perpaduan sebenarnya kerajaan konspirasi. Kerajaan majoriti tertinggal di luar, ambil 30 kursi, angkat orang yang tak dapat mandat rakyat, macam mana nak pembetulkan balik? Ada orang kata tak apalah, kita tunggulah pilihan raya akan datang. Tuan-tuan nak tunggu pilihan raya akan datang 3 tahun lebih lagi. Dalam masa 4 tahun, berapa banyak kerosakan yang akan berlaku? Kalau orang cuba buat benda yang macam-macam. Apalagi kalau orang tu di belakangnya ada Amerika, di belakangnya ada Zionis, di belakangnya ada sosialis, di belakangnya ada komunis. Kalau ada, saya tak kata. Saya kata kalau ada, berapa banyak kerosakan yang akan berlaku? Orang boleh ubah sekejap je, buku teks orang boleh ubah. Dasar orang boleh ubah, program orang boleh ubah, bajet orang boleh ubah. Maka jangan tunggu 3 tahun lagi pilihan raya umum. Macam yang Datuk Azman kata tadi. Tuhan mentakdirkan kita ada pilihan raya pada 12 hari bulan ini. Dan 12 hari bulan Ogos ni tuan-tuan, bukan hanya pilihan raya untuk negeri. Ini referendum rakyat.
Ini peluang kepada rakyat. Pertama rakyat, orang Islam lebih-lebih lagi, kena fikir bagaimana soal tuntutan fardu kifayah ini nak kita laksanakan secara tepat dengan kehendak agama kita. Cara yang pertama, jangan pecah pencilkan undi orang Islam. Sebab ayat yang saya baca tadi, kalau orang Islam duduk kesian kat UMNO sikit, kesian kat PAS sikit, pikot tu sikit, pikot ni sikit, kita hilang kekuatan. Yang nak kekuatan bukan PAS, nak kekuatan bukan bersatu, orang UMNO pun nak pada kekuatan. Kalau orang UMNO pun nak pada kekuatan, macam mana cara nak mengundi? Dia ketua cawangan UMNO, dia ketua bahagian UMNO, dia AJK UMNO, duduk dalam UMNO, time pangkah, biar sekali. Semua pangkah Perikatan Nasional berlaku. Takkan tak boleh buat macam tu. Orang lain lama dah buat. Orang lain duduk dalam MCA ada, duduk dalam gerakan ada, duduk dalam macam-macam parti. Time pangkah dia pangkah satu parti. Sampai lah ni, berapa puluh kursi di Penang, tak boleh buat apa-apa dah. Berapa kursi di Selangor, dah tak boleh buat apa-apa dah. Berapa kursi di Negeri Sembilan, dah tak boleh buat apa-apa dah. Habis, yang kita ni macam mana? Kalau kita pilih untuk berpecah, itulah senjata yang mereka mahu. Mereka bersatu, kita berpecah. Siapa berpecah, dia kena perintah. Kalau kita nak kembali, kita tak suruh keluar UMNO. Yang berani macam saya, okeylah. Tapi kalau sayang sangat UMNO, kadang takut-takut nak dapat projek beki longkang ke, projek perbaik tali air ke, tampal jalan, tak apalah, duduklah kalau benda tu besar sangat. Tapi, buat macam dah buat masa PRU baru ni. PRU baru ni orang UMNO pun pangkah Perikatan Nasional. Saya tak tahu disik, diketereh, jelas. Saya ada bukti. Sebab ahli UMNO di Ketereh tu hanya dulu ada 15,000. Saya jadi calon, saya dapat 25,000. 10,000 lagi bukan ahli UMNO, tapi pangkah UMNO. Calon UMNO yang baru ni, ahli UMNO ada lebih kurang 17,000, 18,000. Yang terbaru, calon UMNO dapat kurang pada 18,000. Maknanya, ahli UMNO sendiri tak pangkah UMNO. Di SIG ni saya tak tahulah. Salahkah kalau orang UMNO kali ni tak pangkah UMNO? Tak salah. Sebab tu saya datang. Sebab tu saya bagi mereka dengar. Sebab mereka nak main segan. Dia duduk dengar jauh-jauh. Dia tengok secara online. Dah ramai yang macam tu tuan-tuan. Ramai yang berjanji dengan saya. Tak apalah kali ni Tan Sri. Kita akan tolong Perikatan Nasional. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak-banyak. Duduk dalam UMNO, pangkah Perikatan Nasional semua puak-puak kita pilihan raya yang akan datang. Tunjukkan kita juga ada keupayaan untuk bersatu padu nak menyelamatkan agama, bangsa dan negara kita. Jangan dibiarkan kita dipecah pencilkan. Lepas pukul 12 tuan-tuan. Boleh saya jual pantun sikit kan? Pucuk pauh delima batu, anak semilang di tapak tangan. Cukuplah sudah kita tertipu. No more BN, pangkah Perikatan. Tinggi-tinggi semara api, tinggi lagi pohon jati. Selagi UMNO sokong DAP, tolong haramkan tangan, jangan diundi. Ini pesan. Ya. Cikgu Mala mengait manggis. Masak sebiji berulas 5. PKR tu liberalis, DAP tu sosialis. Hanya Islam yang kita terima. Kalau tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Kalau betul-betul tuan-tuan tak nak kena kencing, jangan cuba pangkah barisan. Tinggi-tinggi gunung tahan,
Di kakinya tasik, airnya dalam. Mari kita pakak pertahan. Membangunlah kita bersama Islam. Tanam pinang rapat-rapat supaya senang puyuh berlari. Lain diundi, lain dapat. Yang disangka pemimpin rupanya LGBT. Jadi tuan-tuan, tanam padi, tanam getah. Pinggir kali, tepi sawah. Patut baru tulis. PN pastikan tuan-tuan pangkah. Pertahankan Sanusi. Greta Kedah. Tuan-tuan sekalian, saya ucap terima kasih banyak-banyak atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan ceramah ini menjadi majlis ilmu, maklumat, pengetahuan, membina iltizam, membina kekuatan, merapatkan ukhuwah sesama kita seluruh umat Islam dalam kawasan Sikh. Saya berharap, saya menyeru, mengajak tuan-tuan semua, bersatulah hati-hati kita seperti mana rangkap utama lagu PAS. Bersatulah wahai kaum muslimin. Jangan berpecah-pecah undi. Memberikan sokongan hanya kepada yang satu. Perikatan Nasional. Di bawahnya PAS. Bersatu. Gerakan. Dan mereka-mereka yang bersama-sama dengannya. Terima kasih kerana menjemput saya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita. Jazakallahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Perikatan! Perikatan! Perikatan!